itu hebatlah ya. Jarang kita tengok ya. Saya pengalaman dengan isteri, Allah bagi banyaklah ruang berjalan, bukan saja belajar melawat, belajar dan sebagainya seluruh dunia ni. Tapi saya merasakan Bandar Tasik Suma yang eco worldnya, eco forestnya, eco majesticnya, still forest, still majestic, lagi still eco, hill, still hill. Rasa saya antara yang terbaik lah yang kita nampak, Masya Allah. Dan tengok pula dekat sini, surau ni antara surau very well managed. Saya masuk ke bilik air tadi, tuan-tuan nak tengok surau ni well managed tak kena well managed, tengok bilik air. Alhamdulillah, bilik air ni bagus kan ya? Dia punya air ni pun bagus, salurannya pun bagus, pintunya bagus, calaknya bagus. Saya tengok tadi, Alhamdulillah, tengok anak-anak di sebelah, anak-anak tahfiz yang sedang belajar menghafaz Al-Quran. Alhamdulillah, nampak dengan dia punya zikir petang dia tadi sangat menyayat lah, kalau kita betul-betul ikuti lagu-lagu irama zikir, doa-doa mereka di petang hari menjelang datangnya azan maghrib tadi. Alhamdulillah. Saya dipanggil, dijemput oleh Encik Bahar ya, sepupu kepada sahabat yang sama-sama kami datangkan sini, Puan Faridah kan ya. Dia dengannya berada di Melaka dalam perjalanan balik Kenduri menyambut datangnya Ramadan yang dijemput oleh ibunya. Alhamdulillah, harap-harap dapat berjumpa lah sebelum kami balik nanti. Dia pun dalam perjalanan jam sikit. Maklumlah, saya tengok tadi ngeri tengok jam tuan-tuan ni. Saya keluar daripada Kajang, trafik yang nak masuk ke Kajang dan trafik yang keluar daripada Kajang tak berapa. Yang masuk ke Kajang, saya mengatakan dapat tak orang ni sembahyang maghrib ya. Tengok jam tuan-tuan ya, bumper tu bumper, bumper tu bumper. Itulah hari-hari kehidupan kita. Saya nak menyebutkan sikit awal-awal tadi. Saya bacakan satu ayat. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Tak sama. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang tidak sama ahli neraka dibandingkan dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang mendapat kemenangan mutlak di akhirat nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya ambil ni, saya nak letakkan dalam Ramadan yang kita akan lalui besok malam. Rasanya kita sudah sembahyang tarawih besok malam. Dan tarawih akan bermula insya-Allah hari Ahad ini. Soal puasa akan bermula pada Ahad ini insya-Allah. Saudara-saudara, nanti saya nak ulas tentang itu ya. Tapi sebelum itu, ada saudara yang sedar tadi, saudara teman custom yang dia kata saya berjumpa dengan dia di Akademi Custom di Melaka, tuan-tuan dan puan di mana saya pimpin Qiyamul Lail rasanya dalam 20 tahun, 25 tahun yang lalu Alhamdulillah, dia ada kat sini berjumpa dengan saya, memperkenalkan dirinya, pegawai custom. Alhamdulillah, rumah 2 tingkat dekat sini, Masya Allah, seronok tuan-tuan tengok dia. Dan teman-teman yang lain, teman-teman yang memperkenalkan saya tadi daripada sekolah, tuan-tuan, yang mendengar motivasi daripada saya. Alhamdulillah. Apa yang saya nak sebut saudara, yang saya nak sebut ialah, yang saya nak sikit, nak imbau sikit. Saya ni baru 2 hari tuan-tuan baru 2 hari keluar daripada satu jamaah yang kita kata khuruj fi sabilillah. Berapa lama kami keluar tuan-tuan, meninggalkan rumah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan kampung halaman? 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan, 120 hari, 4 bulan. Baru 2 hari yang lepas habis. Saudara, di mana tempatnya? Kebanyakannya di mana tempatnya? 75% daripada tempat 120 hari itu di Putrajaya. Khusus kami diletakkan di Putrajaya untuk dapat melakukan dakwah
kepada insan-insan yang special, eksklusif, insan-insan eksklusif di Putrajaya. Berjumpalah kami dengan orang yang ada pangkat Tun, ada pangkat Tan Sri, ada pangkat Datuk Sri, ada pangkat Datuk. Berjumpalah kami dengan menteri-menteri, berjumpalah kami dengan KSU, berjumpalah kami dengan CEO syarikat-syarikat besar di Cyberjaya, saudara-saudara. Tapi apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, di Putrajaya ni ada 67 surau tuan-tuan, 67 surau. Ada di antara surau itu, tengah-tengah itu ada pembahaginya, macam seolah-olah tuan-tuan macam ada fence, macam ada pagar sebelah tu satu blok, sebelah tu satu blok, sebelah sini ada surau, sebelah sini ada surau. Kebanyakan surau, 80% ada sembahyang Jumaat. Dan bukan itu saja, di jabatan-jabatan kerajaan, bangunan-bangunan, misalnya bangunan Kementerian Pengangkutan, bangunan Kementerian Belia dan Sukan, dalamnya ada surau, dan surau itu digunakan untuk sembahyang Jumaat. Saya terlibatlah, tuan-tuan, tiap-tiap minggu tu saya diminta berikan tazkirah, diminta memberikan khutbah, dan minta untuk mengimamkan solat Jumaat tersebut. Alhamdulillah. Tapi yang saya nak sebut tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan yang di sini ni. Di Putrajaya ni, dari segi infrastruktur, dari segi kemudahan-kemudahan awamnya, terbaik dalam dunia tuan-tuan, terbaik dalam dunia. I must say this is the best in the world. Betul tuan-tuan, the best in the whole world. Mana nak dapat tuan-tuan, tiap-tiap blok, satu precinct tu, tiap blok tu ada bangunan besar, namanya bangunan kejiranan. Ada swimming pool, ada bilik realtor, dan ada kindergarten, ada food court. Tuan-tuan nak apa lagi? Jalan-jalannya tepi jalan besar tuan-tuan, jalan besar, jalan nak masuk-masuk ke kondominium, ke apartment, ke flat, jalan tu punya besar, antara rumah ke rumah tu jalan besar tuan-tuan dan puan, kereta banyak, sebelah kanan jalan pun kereta, parking, sebelah kiri pun parking, dalam parking kedua belah tu boleh berselisih lagi kereta di tengah-tengah tuan-tuan. Bayangkan facilities, kebersihannya I think number one in the world. Bersih tuan-tuan, bersih, berkilat-kilat. Tengoknya lantai berkilat, tengok apanya tangga-tangga nak pergi public places, macam bangunan kejiranan dan sebagainya, berkilat-kilat. Surau berkilat-kilat, surau rata-ratanya tuan-tuan, kapet dia, minta maaf lah saya sebut ni, kapet tuan-tuan standing dengan Raudhah di Masjid Nabawi. Hampir semua aircon ni punya sejuk lah tuan-tuan, duduk di set 20 degree, 20 darjah. Oh, sejuk. Punya cantiknya surau. Aircon bukalah, api bukalah, air bukalah, semua surau-surau 67 itu pembiayaan utilitinya dibiayai oleh Perbadanan Putrajaya. Masya Allah. Imam, sebahagian daripada imam tuan-tuan, imamnya sebahagiannya adalah merupakan qari yang memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan. Qari mewakili wilayah persekutuan, qari mewakili Melaka dan sebagainya, kebetulannya tinggal di Putrajaya. Hebat tuan-tuan dan puan. Tetapi tiap-tiap ada tetapi ini besar. Tak alif payah. Tetapi ya. Saudara ya, kebanyakan surau betul-betul ada bangunan khas di antara blok bangunan. Biasanya satu blok tuan-tuan, satu precinct, satu blok tu biasanya ada 5 atau 6 bangunan. Kadang 19 tingkat, ada 17 tingkat, ada 19 tingkat, ada 20 tingkat, ada 12 tingkat. Kebanyakannya tuan-tuannya, tiap-tiap blok itu penduduknya antara 100 antara 1,500 ke 2,000 orang. Dan surau tuan-tuan duduk tingkat yang 19, tekan lift.
Lift dia pun Allah laju. Lift duduk apartmen dia boleh laju. Tekan lift, pergilah kepada ground floor. Sama ada pusing kanan, pusing kiri, jalan 4-5 langkah, pintu surau tuan-tuan, pintu surau. Pintu surau. Tetapi yang turun ke surau tak ada 1%, tuan-tuan. Tak ada 1%. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan? Dekat sini berapa persen? Pun begitu jugalah, 1-2%. Begitulah saudara. Saya bagi ceramah tuan-tuan setiap malam. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kalau hari Sabtu hari Ahad, kuliah duha. Kita tuan-tuan, kita dalam jamaah ni kita iktikaf. Masya Allah tuan-tuan, minta maaf saya nak sebutkan, we are the first jamaah granted untuk menggunakan masjid dan surau iktikaf. Tidur di masjid surau, makan di masjid dan surau, atau aktiviti kita pagi sampai malam di surau, tidur di surau. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, dengan fasilitas yang begitu, didatangkan ke rumah kita, dekat sangat, keluar saja lift 5 langkah atau 6 langkah ke kiri ke kanan, jumpalah kita pintu surau. Tapi yang turun tak ada 1%, tuan-tuan. Apa nak jadi kita ni? Tapi saya sebut, kita ni, seluruh jamaah kita nanti saya sebutkan 11 orang. Nanti saya bagi tahu tuan-tuan siapa dia dalam antara anggota jamaah kita. Tuan-tuan dan puan, yang kita jamaah kita ni sepanjang 120 hari, 4 bulan, 120 hari kita pergi kepada 23 surau. 23 surau tuan-tuan. Tiap surau tu 5 hari, 5 hari, 6 hari, 5 hari, 6 hari, 23 surau. Saya sendiri oleh kerana bagikan ceramah-ceramah, ada teman-teman lain hanya jamaah saja tidak bagi ceramah, saya bagi ceramah. Tak kurang daripada dekat-dekat 30 surau tuan-tuan saya pergi, daripada 67 surau. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, participation anak-anak di bawah umur 20 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah, participationnya next to zero tuan-tuan. Zero. Semua ini tunjuk saya anak umur 20 tahun ke bawah. Inilah tuan-tuan masalah besar. Masalah besar tuan-tuan, masalah besar, big problem. If those people, the aged one is going to be dead, siapa nak ganti kita tuan-tuan? Anak kita tak pernah duduk, tak pernah berdiri di saf yang pertama ni. Anak kita tak duduk di saf yang kedua. Tadi Jumaat saya bagi tazkirah tadi tuan, Masjid Tengku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala tadi. Tengok anak-anak muda di hujung-hujung sana. Setengahnya kita berkhutbah, dia pun berkhutbah di belakang. Main-main, tembak-tembak, kadang-kadang pakai getah, tembak-tembak. Inilah anak kita tuan-tuan. Mungkin bukan anak tuan-tuan, tapi anak-anak kita. Saya kata kita tu merangkumi tuan-tuan, merangkumi saya semua. Apa nak jadi anak kita tak turun ke surau, anak kita tak turun ke masjid? Apa jadinya? Dan apa jadi kalau bapaknya tak turun ke surau, bapaknya tak turun ke masjid? Apa nak jadi? Saya tuan-tuan dan puan dah 40 tahun bersyarah macam ni, 40 tahun dengan rostrum yang macam ni, 40 tahun dah tuan-tuan. Saya mempromosikan Forum Perdana Ehwal Islam 6 tahun. Profesor Datuk Harun Din, Datuk Ismail Kamus, Datuk Hasan Din, yang hebat manusia ni tuan-tuan, yang saya sangat hormati, nama dia Datuk Ishak Bahru. Tuan-tuan tahu siapa Datuk Ishak Bahru? Mufti Kerajaan Negeri Selangor, yang satu masa dulu nak diberhentikan tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan, cuba bayangkan Forum Perdana Ehwal Islam. Maknanya saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, orang bukan tak mau Islam, orang tak Islam. Tapi kita tidak present Islam itu sebagaimana Nabi Muhammad presenting Islam.
to the manusia di zaman Nabi Muhammad yang teruk syiriknya, teruk kafir kufurnya, teruk. Kita kalau ada budak-budak datang kat sini, kita punya bengis lah, jatuh kuasa masjid punya bengis lah, apa lagi. Is that the way? Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, umur 4-5 tahun, ayah saya dah bawa pergi masjid. Tapi saya tengok kadang-kadang, saya tak tahulah kat sini, setengah daripada tengok masjid, not welcoming at all. They don't welcome budak-budak ni. Anak remaja kita. Kan? Kadang-kadang dia datang sekali-sekali itu kita sindir-sindir dia. Macam mana? Tak maaf tuan-tuan. Saya jaga masjid surau, tuan-tuan tahu kan, saya exco agama tuan-tuan. Jadi saya tahu. Saya exco agama, perempuan, saya exco agama. Jaga agama negeri Selangor ni for 5 years. Bukan saja itu tuan-tuan, roh agama tu tak timbul dalam masjid, dalam surau, sebab antara imam bergaduh. La haula wala quwwata illa billah. Antara Bilal bergaduh, imam dengan jawatan bergaduh, imam dengan pengurusi bergaduh. Mana nak datang roh tuan-tuan rahmat? Saya ingat lagi beberapa masjid di Selangor diambil alih oleh JAIS. Diambil alih oleh JAIS kerana masalah-masalah manusia yang timbul, yang kononnya pengendali-pengendali hebat kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Balik tuan-tuan dan puan. Kenapa tak turun ni? Kenapa manusia tak suka datang ke masjid atau datang ke surau? Padahal tuan-tuan dan puan kapet yang macam ni tak ada kat rumah kita. Berapa banyak tuan-tuan, berapa banyak aircon ni tak ada dekat rumah kita ni. Tak ada. Keselesaan yang ada ni tak ada dekat rumah kita. Tapi kita tak tertarik kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tertarik. Kenapa kita tak tertarik kepada rumah Allah? Dan tuan-tuan, apa yang saya nak, yang saya khawatir, dan saya ini akan berlaku, tuan-tuan tengok apa yang saya khawatir, Ramadan yang akan datang lusa ni pun kita lakukan, kita sambut seperti biasa saja, lebih daripada adat bukan ibadat. Berapa orang yang puasa tapi tak sembahyang tuan-tuan? La haula wala quwwata illa. Saya pernah bekerja dengan kerajaan, pernah bekerja sendiri swasta, pernah ada syarikat sendiri. Dengan bekerja dengan kerajaan, satu kerajaan saya bekerja tuan-tuan, komplek tu ada 3,800 orang tuan-tuan. 3,800 orang. Saya tak boleh sebutlah di mana. Tapi yang turun ke surau tak ada 1%. Yang jadi imam saya tengok pengantar cepat jadi imam, driver jadi imam, yang gantung tie, yang pakai coat, kita tengok tuan-tuan. Lalu dia punya koridor tu tengoknya, bilik-bilik tu semuanya kaca tuan-tuan, supaya kita nampak siapa yang berzuhur, siapa yang tidak berzuhur. Tak zuhur, tak semayang, minta maaf saya cakap. Macam mana kita nak harapkan manusia mentadbir manusia yang tidak sembahyang? Saudara, macam mana manusia kita berikan amanah untuk mentadbir manusia tetapi tidak salat? Macam mana seorang ayah nak mentadbir anak, isteri dan anak tapi ayah tidak salat? Cuba selalu fikirkan. Ramai yang tak salat tuan-tuan. Saya tahu sangat tuan-tuan, tak salat. Ada yang salat maghrib, isyak tak salat. Ada yang isyak salat, subuh tak salat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka telah kafir terang-teranglah dia. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Hadis yang hampir-hampir serupa, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya, namanya insan, manusia. Janji setia itu diikat dengan salat. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka telah kafir terang-teranglah dia. Macam mana tuan-tuan?
Kita tahu anak kita tak sembahyang subuh. Anak umur 26 tak sembahyang subuh, menantu umur 24 yang baru kahwin 3 minggu yang lalu tak sembahyang subuh. Kita boleh minum pagi dengan dia. Kita boleh makan roti canai dengan dia. Kita boleh makan tosi dengan dia. Dan kita tak pernah cerita pun sembahyang tak sembahyangnya dia. Macam mana tuan-tuan? Inilah yang berlaku. Minta maaf saya sebutkan ni. Kalau tuan-tuan kata tak betul, sila. Kita boleh bincang selepas ini. Betul tak betul apa yang saya cakap ni. Di rumah kita, anak dara tak sembahyang. Dan kita pun tuan-tuan, saya dah test tuan-tuan dalam summer camp. Saya buat summer camp berapa tahun? 38 tahun summer camp. 1.2 juta manusia ikut summer camp saya. Ya Allah tuan-tuan, budak-budak ni, I tell you, budak-budak ni, anak Datuk, anak Tan Sri ni, ambil wuduk tuan-tuan, dia tengok kawan dia. Kawan dia basuh tangan, dia basuh tangan. Kawan dia basuh muka, dia basuh muka. Kawan dia basuh tangan, dia basuh apa ni, siku, dia basuh siku. Kawan dia basuh telinga, dia basuh telinga. Kita tahu. Kalaulah dikatakan kawan tu yang diikut tu basuh bahu, dia pun basuh bahu juga. Some admitted, I have never done this, I never did this. Saya tak buat ni. Saudara, ada satu orang yang saya nak selamatkan. Saya tak mahu sebut siapa. Umur 16 tahun. Ayah convert 26 tahun dalam Islam. Mak Islam. Anak 3 orang. Saudara, anak yang umur 16 tahun ni, daripada adik-beradik 3 orang, seorang perempuan, 2 lelaki, mak dan ayah, dia macam seolah lari daripada rumah nak pergi kepada Islam. Ayah mak Islam nak pergi menghayati Islam, seolah-olah lari daripada rumah nak cari satu institusi yang boleh bantu mereka. Dia umur 16 tahun nak bantu dia ni, tak boleh baca Quran langsung. Ibu dan ayah tak salat, adik-beradik tak tahu salat. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan ingat this one is isolated case? It is not an isolated case. There's a lot of other families something like that. Kesian tuan-tuan. Saya nak selamatkan dia. Apa dia? Saya jumpa tuan-tuan. Saya bersama dengan 3 orang lagi berjumpa, tuan-tuan, pergi jumpa di kondominium mewah, kaya. Bapaknya peniaga, korporat. Anaknya semua hantar international school. 3 orang international school. Berapa sebulan fees dia tuan-tuan? Berapa sebulan fees dia? International schools, international college. Tapi ikut anak dia tu, tak ada langsung. Saudara, kami nak selamatkan anak dia, jumpa mak bapak dia. Ayah dia bagus, tuan-tuan, bagus, reseptif. Kita terangkan kepada dia. Masa kita keluar ni lah, masa kita keluar 4 bulan ni, tuan-tuan puan ni, kita terangkan kepada dia macam mana seronoknya hidup dalam Islam, macam mana seronoknya hidup makan dalam Islam, buang air cara Islam, pergi berjalan cara Islam, meraih isteri cara Islam, meraih suami cara Islam, meraih anak, mendidik anak-anak cara Islam. Tuan-tuan, sendawa cara Islam, mimpi cara Islam. Masya Allah tuan-tuan. Dia rasa seronok. Kita terang tuan-tuan. Dan saya nak minta sebenarnya anak dia tu supaya saya dapat. Saya dah sedia dah, saya dah buatkan tuan-tuan dia punya layout tentang kehidupan dia, untuk dia letakkan satu tempat. Di Taman Tun Ismail ada satu tempat yang sanggup tahfiz Quran, tapi sanggup mengajar dia walaupun dia tak kenal huruf lagi. Ustaz tu kata insya-Allah bagi dia 7 bulan untuk mengenal huruf dan boleh membaca. Masuk tahun yang pertama dah boleh masuk hafazan, dah boleh masuk hafazan. 3 tahun setengah daripada itu dia menjadi penghafaz Al-Quran. Saya bagi tahu ayah dia, setuju, alhamdulillah, setuju. Saudara,
Ramai lagi yang macam itu, tuan-tuan. Di Bandar Tasik Kesuma ni pun ada yang begitu. Maybe not that extreme, tapi tuan-tuan dan puan, kita tinggalkan agama, tinggalkan Allah, tinggalkan Rasul, tinggalkan ibadah, tinggalkan syariah Allah, tuan-tuan. Macam mana kita nak jadi? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua yang saya nak sebut, balik tadi Putrajaya. Begitulah facilities, begitulah cantiknya surau. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Putera, Masjid Besi, tuan-tuan pergi Masjid Besi, Masya Allah, cantiknya tuan-tuan, cantiknya. Tapi dia punya imam punya semangat, saya salute imam dia. Apa dia kata? Dr. Hasan, dia kata dengan kita punya jemaah, gunakanlah beberapa hari pun Masjid Besi ni, iktikaflah, tidurlah. Kalau ada masalah, dia kata, sayalah penggalangnya, sayalah penggalangnya. Saudara, tak pernah lagi Masjid Besi mengizinkan orang iktikaf di situ, dan kita buka ruang iktikaf. Bila Masjid Besi mengizinkan, Putra pun boleh, Mahmud, ada satu lagi Masjid Mahmudiyah pun boleh, maka surau-surau pun membukakan ruang ini kepada kita. Masya Allah, tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut? Yang saya nak sebut ialah fasilitis yang begitu hebat, surau yang begitu cantik, fasilitis dan kehidupan yang begitu hebat, suraunya, sekolahnya dekat, taman pendidikan kanak-kanaknya dekat, tempat riyadahnya dekat, seronok kita tengok, tuan-tuan, punya cantiknya Putrajaya, semuanya ada. Apa semua tuan-tuan namakan, semuanya ada. Tapi yang tak ada ialah iman. Tak ada, tuan-tuan, iman tak ada. Iman tak ada. Macam mana kita tak turun rumah Allah? Tuan-tuan, bila Allah tanyakan kepada kita, engkau duduk di tingkat 15, lift ada 4 dekat situ, engkau tekan saja ground floor, dia punya first floor, di situ ada surau, engkau belok ke kanan ke kiri dengan 5 langkah, pintu surau dekat situ, di mana engkau? Nak jawab macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat soalan tu datang ke tak datang? Pasti akan ada soalan itu, pasti. Ada 6 soalan, tuan-tuan, 6 soalan yang tuan-tuan mesti jawab. Yang pertama, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab? Bagi kita yang tak jaga sembahyang, macam mana nak jawab? Bagi kita yang tak datang ke surah Al-Ikhwan ni, macam mana nak jawab? Bagi kita yang tak dengar majlis ilmu ni, anak-anak kita tak duduk dalam majlis ilmu. Anak-anak kita kalau ditanyakan, tuan-tuan, saya dah tanya anak-anak kita ni. Okey, saya dah buat survey, tuan-tuan, apa? Rukun qauli dalam sembahyang ni ada 2 yang wajib, rukun. Pertama Fatihah, yang kedua ialah tahiyat akhir. Kita test Fatihah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak? Kita test Fatihah. Ustaz-ustaz yang lain tuan-tuan tanyalah. Saudara, 90% tak boleh baca Fatihah sebagaimana Fatihah patut dibaca. Buka mulut dia, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alham, bukan ha, alham. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun tak tepat lagi. Almarhum Tan Sri Hasan Azhari geling kepala, tak tepat lagi. Kadang-kadang saya dengar muazzin azan, asyhadu anna Muhammadan, bukan Muhammadan, Muhammadan. Allahu Akbar, Allah, tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, maaflah muazzin kita kan, tak betul. Dan tak ada orang tegur. Saudara-saudara, biasa-biasanya lah, tuan-tuan, kita kadang yang dah dewasa, minta maaf lah, tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim, bukan kaf, qaf. Ihdinas siratal mustaqim.
Saya bukan mengajar tajwid ni, tapi saya nak mengatakan tuan-tuan dan puan, basic Fatihah. Saudara-saudara, ulama-ulama mengatakan kalau kita tak boleh baca satu huruf daripada Fatihah, boleh berguru tapi tidak berguru, enggan berguru, satu Fatihah itu membatalkan salat kita. Satu huruf itu membatalkan salat kita. Kalau ada guru tak mau belajar, kalau ada ruang tak mau digunakan untuk belajar, kalau ada masa tak digunakan untuk belajar, kalau ada persekitaran yang kondusif tidak digunakan untuk belajar, Allah tak terima salat kita. Dan saya dah test anak-anak muda kita tuan-tuan, supaya baca tahiyat akhir daripada awal sampai akhir, sampai Hamidum Majid. Saudara, hampir 95% tak boleh baca. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya ni, test anak kita saja balik nanti. Bawa seorang ustaz fardu ain, tuan-tuan ni, kita hendak baca tepat, makhrajnya tepat, tajwidnya tepat. Kalau tidak tak boleh. Malik Yaumiddin tak betul. Malik Yaumiddin, dal tu syaddah. Iyaka tak betul. Saudara, minta maaf lah, saya tidak bercadang untuk apa, tetapi saya, itulah tuan-tuan ya, kita tengok macam mana kita semuanya nak jadi. Dan tuan-tuan, kita akan bertemu ni, saya kata, kalau kita tidak buat correction, kita tidak buat no measures to do correction tentang kelemahan-kelemahan kita menghadapi Ramadan, bulan yang sangat mulia ni, maka Ramadan berlalu, Ramadan datang, Ramadan berlalu, Ramadan datang, Ramadan berlalu, kita macam itu saja aja. Contoh ni, 2 minggu yang lepas masih di Putrajaya, saya bagi tazkirah, bagi khutbah dan juga mengimamkan salat. Nazir pengerusi dan imam itu datang jumpa saya sebelum tazkirah. Doktor, tolong sebutkan, doktor, dia kata, tolong doktor sebutkan. Yang datang ni Tan Sri, Datuk tuan-tuan, dia tahu tempat-tempat yang posh, very posh area sekali. Tolonglah. Apa dia? Dia kata, minggu yang pertama surau ini berdekatan dengan jalan, kita bentang tikar sampai sepadan jalan bentang tikar, nak menyambut ramai ni yang datang minggu pertama. Minggu kedua gulung tikar, tuan-tuan, gulung tikar. Minggu ketiga tinggal 50% saja. Hujung 10 malam yang terakhir biasanya tinggal hanya dalam sekitar 25%. Habis Ramadan, habis Syawal, satu saf setengah itulah dia, orang yang sama juga. Di mana yang lain-lainnya? Apa jadi dengan tarbiyah Ramadan? Apa jadi dengan tarbiyah tarawih? Apa jadi dengan tarbiyah tadarus? Apa jadi dengan tarbiyah sahur? Apa jadi dengan tarbiyah iftar? Tuan-tuan cuba fikir, macam mana? Kenapa tuan-tuan habis saja Syawal, back to square one? Kenapa? Di mana kekuatan kita? Saudara, sebab itu saya nak sebut salah satu ciri, namanya ciri ahli syurga ni tuan-tuan ni. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Salah satu ciri ahli syurga, nama ahli syurga itu, sifat ahli syurga itu ialah mereka yang selalu merindui masjid, rindu kepada masjid. Saudara, cuba tuan-tuan tanya, menantu kita rindu tak kepada masjid? Tanya anak kita, dia rindu tak kepada masjid? Tak usah tanya anak kita, tak usah tanya menantu, tanya diri kita sendiri, rindu tak kita kepada masjid? Rindu. Kalau datang seminggu sekali, tak mungkin dapat rindu. Kalau datang setahun 2 kali, Raya Aidil Fitri, Raya Aidil Adha saja, langsung tak masuk langsung dalam kumpulan-kumpulan perindu kepada masjid.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Tuhan, hanya yang munafik saja yang tak datang ke masjid. Hanya yang munafik saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan baca dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, Nabi, tuan-tuan dan puan, di hujung usianya dah azan ke belum? Ada bunyi ke azan macam mana? Ada bunyi? Dia bunyi ke? Tak ada. Dia macam mana? Pukul berapa tuan? Kalau azan bagi tahu saya. Ha? Berapa minit lagi? Mengangguk aja tak ada. Berapa minit lagi? Dah lepas dah? 6 minit. Dah lepas 6 minit dah? Tak azan ke macam mana? Boleh ke? Ha? Macam mana? Terus. Sini saya pun tak faham tu. Ini apa lah macam ni. Terus. Terus je. Okey. Terus sikit Terus sikit je kan. Betul Jangan marah saya. Terus sikit. Saya dah dapat dah ni. Menggiling itu saya pun tak tahu. Saya kata terus tu. Okey. Kita teruslah. Sikit je. Saya pun tidak akan melepasi pukul 9. Tidak. Saya faham saudara kan. Berbagai kita ada nak apa ni, nak puasa ni macam-macam isteri ndak macam-macam, anak ndak macam-macam, nak bincang dengan suami isteri macam mana nak menghadapi Ramadan ni, insya-Allah. Jadi kita akan balik awal macam biasa saja, insya-Allah. Saudara saya nak menyebutkan tentang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni antara nabi yang di hujung usianya ditakdirkan Allah beratkan sakitnya. Sakit yang berat. Dikatakan tuan-tuan oleh ulama, Nabi menanggung kesakitan umat nak mati ini ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kasihnya Nabi kepada umat. Dalam keadaan begitu, Nabi minta sahabat datang, 2 orang mempapahnya, memapah papa. Dalam papah jatuh, bangun lagi papa. Dalam papah jatuh, bangun lagi di papa. Sampai saja ke masjid, tuan-tuan, sampai saja masjid, dia mengangkat tangannya menunjukkan Abu Bakar Siddiq, imamkan salat ni ya Abu Bakar. Saudara, Nabi ni tak ada dosa. Tak ada satu catatan dosa. Hasan Ali ni syarat dengan dosa. Hati Nabi ni yang dicuci 2 kali, tuan-tuan. 2 kali dicuci. Terakhir dicuci Isra dan Mi'raj. Kan? Kita cerita Isra dan Mi'raj bulan Rejab yang lepas. Dia bedah dadanya, dicuci hatinya. Tak dicuci pun memang tak ada dosa. Sebelum dia dapat wahyu, Nabi masuk dalam kumpulan Hanif. Hanif ni orang tak ada dosa. Tetapi saudara, kenapa Nabi sembahyang salatnya begitu hebat? Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya oleh sahabat, macam mana sembahyang malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana tahajud? Tadi sahabat saya menggunakan qiyamul lail. Macam mana qiyamul lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah memberitahu, aku antara orang yang paling hampir dengan Nabi. Tiap-tiap malam tuan, tiap-tiap malam. Aku dengar bila Nabi waktu dia sujud terutamanya, aku dengar daripada dadanya menggelegak dadanya. Dia kata, aku dengar dada Nabi menggelegak seperti air yang diletakkan dalam kawah, diunggun dengan api yang marah, menggelegak air itu. Begitulah bunyi menggelegaknya dada Nabi Muhammad dengan tangisan ingus yang keluar daripada hidungnya. Apa yang saya kata lagi? Aku dengar dengan jelas dalam sedu-sedannya Nabi menyebutkan, diulangnya ratus-ratus kali, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saudara, bila Nabi Aisyah kata, bila Nabi bangun daripada sujudnya yang begitu lama, apa Aisyah kata? Aku lihat tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Saudara, kalau saudara sepanjang-panjang ni belum melahirkan air mata, tak mampu mengalirkan air mata,
kerana takut kepada Allah, lambat lagilah nak tercatat sebagai ahli syurga. Nabi mengatakan, tuan-tuan, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, ini hadis, Nabi kata, kalau engkau tahu apa yang aku tahu mengenai umat ini, engkau nescaya engkau banyak menangis, sikit ketawa. Menangislah, tuan-tuan, banyak nangis. Inilah Ramadan ini bulan tangisan. Menangislah. Dosa dengan Allah, dosa tak semayang, dosa rasuah, minta maaf saya sebutkan, dosa ambil harta orang, dosa tak dilakukan, tidak amanah bila diberikan amanah, dosa mengumpat, dosa membawang, dosa dengan Rasul. Kemudian dosa dengan Rasul. Apa dia dosa dengan Rasul? Kita hidup tak ikut cara Nabi. Kita beristeri tidak ikut cara Nabi. Kita bercampur dengan isteri tak ikut cara Nabi. Kita mendidik anak tak ikut cara Nabi. Kita meraihkan waktu pagi tak ikut cara Nabi. Kita hidup waktu tengah hari tak ikut cara Nabi. Kita hidup waktu asar tak ikut cara Nabi. Kita hidup cara ikut waktu maghrib, waktu isyak tak ikut cara Nabi. Tetamu datang ke rumah kita tak ikut cara Nabi. Layan mak dan layan bapa kita tak ikut cara Nabi. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul, dosa kepada mak dan ayah, saudara. Tuan-tuan bacalah buku-buku yang saya tulis, tuan-tuan ya. Ada buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku saya tulis. Saya dah tulis 46 buku, tuan-tuan, puan-puan. Saya dah tulis 46 buku. Buku yang terakhir ada 3 serangkai. Pertama namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang kedua tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ketiga tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, saya tulis, saya hendak supaya dalam kepala kita ni, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Boleh tak mati kalau kita tak salat? Tak boleh, jangan. Boleh tak mati kalau kita sewenang-wenangnya meninggalkan salat? Tak boleh. Boleh tak mati kalau siang malam kita derhaka kepada mak dan ayah? Minta makal maut jangan datang dulu. Ada. Boleh tak kita mati kalau kita tidak meraihkan rumah Allah yang namanya surah Al-Ikhwan? Tak boleh. Boleh tak kita mati kalau tak pandai baca Quran, tak pegang Quran, tak pegang mazhab Al-Quran, tak tahu baca Al-Quran, tak muliakan Al-Quran? Tak boleh. Sebab Ramadan ialah bulan Al-Quran. Saudara, sebab itu tuan-tuan, saya tengok orang buta Al-Quran. Tuan-tuan ya, masa sebelum PKP ni, tuan-tuan yang ada Facebook kan ya, setiap malam tuan-tuan, 9 suku malam, setiap malam saya ada 158 orang, profesor, doktor, ustaz, ustazah bersama dengan saya. Saya pengurusi panel dia, ada 2 orang lagi. Cerita tentang berbagai aspek dalam Islam. Facebook, pergi pada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Ya. Masya Allah tuan-tuan, 158 doktor, profesor, ustaz, ustazah bersama saya. Cerita berbagai aspek Islam. Satu orang tuan-tuan namanya Umi Kalsum, ustazah, lulusan Azhar University dalam bidang Al-Quran dan Sunnah, buka Akademi Al-Quran di Kelang. Buka Akademi Al-Quran untuk orang dewasa saja, bukan untuk kanak-kanak. Akademi Al-Quran for adults, not for children, for adults. Apa dia kata tuan-tuan?
Saya sebab hari-hari saya nangis. Apa dia? Orang umur 60, 70, 75, 80 datang tak kenal huruf Al-Quran. Sian tuan. Kalau dah umur 74 macam saya ni, tak kenal huruf. Tuan dalam masa kita keluar ni, hari-hari tuan-tuan, pengisian ni hari-hari ada halaqah Al-Quran. Saudara, teman-teman, nanti saya bagi tahu siapa-siapa bersama kita. Teman-teman sebut ha tak boleh tuan-tuan. Ha tak boleh. Tak boleh sebut. Qul huwallahu ahad. Bukan ahad. Ahad. Allahus samad. Sad. Bukan sin. Bukan Allahus samad. Bukan sad. Siapa tuan? Umur 60, 70, pangkat besar tuan. Pangkat besar. Rumahnya saja nilai dalam 8 juta tuan. Ada seorang yang bersama dengan saya tuan. Minta maaf, saya sebut depan-depan dia pun saya sebut. He has cars, not cars, a fleet of cars. Fleet of cars. Semua kereta dia nombor 1. Semua nombor 1 kereta dia. Tuan-tuan, dia ada Rolls Royce tuan-tuan. Rolls Royce ni sultan-sultan aja ada. Dia ada Rolls Royce. Rolls Royce. Dia ada Lamborghini. Dia ada Mustang. Dia ada Porsche. Dia ada Maserati. Tapi tuan-tuan dia ni salah satu tempat kita pergi ialah kita pergi surau macam ni tuan-tuan. Biasanya surau tak bagi tidur di tempat ruang utama ni. Jadi kita tidur di tepi-tepi itulah. Satu tempat tuan-tuan ni, tempat yang besar. Betul-betul orang ni yang ada saya kata tadi ni tidur betul-betul di kaki 5 bersama dengan kita. Kaki 5, 6 malam tuan-tuan. Kaki 5 tuan-tuan, open kaki 5. Bukan koridor ni. Kaki 5 tuan-tuan, bukan koridor. Tapi inilah tuan-tuan nak bina diri. Siapa dia tuan-tuan? Tan Sri Pahmin Rejab tuan-tuan. Siapa Tan Sri Pahmin Rejab? Chairman Air Asia tuan-tuan. Chairman Air Asia. Air Asia antara company tambang murah terbesar dalam dunia. Sebelum tu dalam kerajaan dia KSU, Ketua Setiausaha Kementerian. Yang terkenalnya dia sebagai Ketua Pengarah JPJ. Tapi saudara nak bina diri, nak mati ni, nak bina diri, nak mati dalam apa? Nak mati sebagai CEO atau Chairman Air Asia ke, atau nak mati sebagai Muslim? Dekat sini tuan-tuan, hari Jumaat mesti dibacakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dengan izin Allah, melainkan kamu mati sebagai Muslim. Dia nak mati sebagai Muslim. Seorang lagi tuan-tuan saja sebutlah, dia bekerja dengan MAS 46 tahun. Senior captain dalam MAS tuan-tuan. Senior captain, senior pilot dalam MAS. Daripada awal Fokker Friendship tu, yang kipas tu, sampai dia mempilotkan Airbus 380. Airbus 380 ni boleh bawa 3-4 kampung sekali. Sebab penerbangannya boleh bawa dalam 600 ke 800 orang. Dia bawa. Saudara, dia mengaku dia secular. Dia mengaku dia worldly. Dunia. Ikutlah program kita selama 4 bulan. Saudara, yang jelas cucunya ada 3 orang cucu, semua pergi International Kindergarten. Tuan-tuan, International Kindergarten ni sebulan tuan-tuan tahu berapa tuan-tuan? Budak kindergarten dia pergi International Kindergarten ni 2,000 sebulan tuan, 2,000. Saya punya taska, saya ada taska 500, dia 2,000 sebulan, 3 orang. Entah macam mana bila dia menyertai program kami ni bersama-sama dengan kami, tanpa dia suruh pun,
ketiga-tiga cucunya menukar arah daripada masuk kindergarten yang bayar 2,000 sebulan pergi kepada kindergarten Islam bayar dalam 400-500 saja sebulan. Masya Allah. Berubah. Isteri dia untuk maklum, isteri dia punya susah nak lepaskan dia. Mula-mula 3 hari susah nak, bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah nak lepaskan. 3 hari pun tak mudah nak lepaskan, apalagi 10 hari tak mudah nak lepaskan, 40 hari lagi tak mudah nak lepaskan, 4 bulan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak tahu ya, dengan berkat doanya, tahajudnya dia tuan-tuan, ada beberapa orang daripada 11 orang kami itu, ada 7-8 orang pagi-pagi, setiap pagi bangun pukul 3 tuan-tuan, pukul 3 pagi tahajud, pukul 3 menangisnya, pukul 3 sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Yang pilot ni setiap malam sembahyang tasbih, setiap malam sembahyang tasbih. Apa jadi tuan-tuan ya? Isteri dia tuan-tuan, baru-baru ni dalam 3 minggu yang lepas, bapa mentua dia Taiping meninggal. Bila meninggal tuan-tuan, letih agaknya. Bila balik tempat rumah dia, tak mau beritahu tuan-tuan di mana rumahnya. Dia nak berehat lagi di rumah 1 hari lagi, duduk di rumah, tak join kita punya yang di Putrajaya tu. Isteri dia pula mengatakan, bang, abang kena pergi sekarang ni, sahabat-sahabat abang sedang tunggu, yang pentingnya Rasulullah sedang tunggu abang. Masya Allah, isteri dia kata begitu tuan-tuan. Inilah dia hidayah. Seorang lagi tuan-tuan ya, Colonel tuan-tuan, Colonel dalam TUDM. Saya tak mau sebutlah namanya, yang bersama dengan kita Colonel dalam TUDM. Pun sekular. Colonel dalam tuan-tuan, komando TUDM, komando pos Paskau namanya, Paskau, komando dalam TUDM. Colonel tuan-tuan buat. Apa dia kata pada saya? Bila dia balik hantar baju yang kotor, nak ambil baju yang bersih, for the first time dia tengok isteri dia duduk kat sofa, sebelah kanannya Quran, tafsir Al-Quran, sebelah kirinya buku-buku hadis dan buku agama. Dia duduk tengah-tengah isteri dia. Dia tak tahu nak balik pun, buka pintu tengok isteri dia sedang membaca Al-Quran. Di kanannya tafsir, di kirinya hadis. Yang dia kata dia tak pernah tengok begitu. Isterinya tuan-tuan puan, bukan sebarang orang. Isteri dia tuan-tuan, orthopedic surgeon tuan-tuan, pakar bedah tulang. Masya Allah. Hidayah Allah. Jadi tuan-tuan puan, apa yang saya nak sebut dia, daripada kita ini pasal nak persediaan menghadapi Ramadan ni, satu orang dalam kumpulan kita, saya sebut namanya Dr. Fathi Daud. Dr. Fathi ini first degree dia syariah daripada Azhar University, syariah. Second degree dia MBBS, doktor perubatan, second degree dia. Jadi doktor perubatan syariah daripada second degree. Saudara, umur dia, saya 74, dia 75, Tan Sri Fahmi 76. 74, 75, 76. Kita duduk sama-sama tuan-tuan, tidur sama-sama, susun 74, 75, 76. So, saudara, apa yang saya nak sebutkan, Dr. Fathi ni tuan-tuan, satu hari satu malam dengan tahajudnya pukul 3 dia mesti bangun, 2.45 dia mesti bangun dah, sampailah kepada pagi, selepas subuh, sampailah kepada duha, sampai waktu duha. Dia baca Quran satu hari dia khatam 5 juzuk tuan-tuan, 5 juzuk. Hari yang ke-6 khatam 30 juzuk. Hari yang ke-6 khatam 30 juzuk. Next 6 days khatam 30 juzuk. Questionnya, di mana kita tuan-tuan? Saya yakin setengah daripada kita selembar pun kita tak buka. Jadi macam mana? Inilah yang kita perlu ingat. Okey, sekarang ni saya nak terus masuk kepada Ramadan. Saudara, kalau tidak ada persediaan yang macam ini, tak ada persediaan, mentally not prepared,
emotionally not prepared, physically not prepared, spiritually not prepared menghadapi Ramadan. Macam mana tuan-tuan? Anak kita panggil bersahur, ada yang refuse nak bersahur. Tak payah mama, tak payah, besok saya nak tidur je, tak payah kejut lah. Tuan-tuan buka Google, tuan-tuan sahur, fadilat sahur. Tuan buka, paling tidaknya ada 5-6 hadis tentang sahur. Waktu sahur, doa waktu sahur. Ya Allah tuan-tuan, jangan tinggal sahur, jangan tinggal sahur. Tak ada persediaan nak kita. Pagi tuan-tuan, ada yang bangun pagi pun selepas sahur pukul 5 tidur balik. Pasti hilang subuhnya tuan-tuan. Pasti hilang subuhnya. Itulah tuan-tuan, itulah yang berlaku. Subuh hilang sebagai daripada tidur. Ramadan bukan tidur. Tak pernah Ramadan dikatakan ialah bulan tidur, tak ada. Ramadan bulan jaga ada. Ramadan bulan tahajud ada. Ramadan bulan qiyamul lail ada. Ramadan bulan jihad ada. Tapi bulan tidur tak ada Ramadan. Tak ada dalam hadis. Apa lagi tuan-tuan dan puan, kita tengoknya. Macam saya kata tadi, puasa tapi tak semayang. Puasa tapi tak semayang. Saya ingat almarhum Datuk Ismail Kamus bila ditanyakan, macam mana Datuk kalau kita puasa tapi tak semayang? Tak payah puasa lah, dia kata. Tak payah puasa lah. Pasti puasa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan semayang kena jaga. Qiyamul lail. Jangan tidak berqiyamul lail. Sallu bil lail walau raka'ah. Salat malamlah kamu walaupun kamu mampu melakukan 1 rakaat. 1 rakaat. Takkan bangun pukul 5.30 tak boleh sembahyang 1 rakaat. Besok rasanya pukul 6.10 ya. Subuh 6.5 minit ke 6.8 minit? Sini 6.8 minit. 6.8 minit. Tuan-tuan bangun pukul 5, 5.30 bangun, masih boleh lagi. 2 rakaat sembahyang tahajud, tutup dengan 1 rakaat sembahyang witir. 1 rakaat dah cukup dah sembahyang witir. Doa kepada Allah, minta doa, sebut nama isteri, sebut nama anak, sebut nama adik, sebut nama abang, sebut nama mak dan ayah, sebut yang hidup dan yang telah bertemu dengan Allah, sebut namanya. Saudara, sebut nama anak-anak kita tuan-tuan dalam doa Ramadan ni. Sebut nama anak-anak satu persatu. Saya ada 8 anak tuan-tuan. Saya akan sebutkan satu persatu. 4 bulan ni rasa saya tak pernah tak sebut isteri saya dengan anak saya, isteri saya dengan anak saya. Tak pernah tak sebut. Tak pernah saya tak sebut nama mak saya, nama ayah saya. Tak pernah. 4 bulan 120 hari. Tak pernah saya tak sebut sahabat-sahabat karib saya yang telah pergi bertemu dengan Allah. Tak pernah saya tak sebut tuan-tuan. Jarang saya tinggalkan Nik Aziz, nikmatnya, Harun Dinnya, Harun Tayyibnya. These are the jewels lah. These are the jewels of the ummah. So, saudara, jadi kita, kalau kita tak sebut nama anak kita, nama mak kita, nama adik abang dan kita, siapa lagi nak sebut di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah kita kena buat Ramadan ni. Ini Ramadan ni, total tempah Ramadan ni. Setiap malam, ya Allah, aku akan berqiyamul lail, aku akan bertahajud, wahai Allah. Paksakan diri. Macam mana tuan-tuan Datuk Fahmin, Tan Sri Fahmin Rajab, pukul 3, 120 pagi, pukul 3. Macam mana yang pilot tadi saya tak sebut namanya, pukul 3 pagi. Macam mana Dr. Fathi, pukul 3 pagi. Macam mana Colonel yang baru nak kenal Islam, pukul 3 pagi. Tuan-tuan, Colonel ni baru nak kenal Islam. Jadi kita macam mana? Saudara-saudara, inilah yang kita nak. Okey, Ramadan, saudara, yang pertama yang saya nak, ada 2-3 perkara saya nak sebut, saya nak mengakhirkan. Pertama tuan-tuan, sahur jangan tinggal,
Berbuka berjamaah dengan anak isteri jangan tinggal. Sahur berbuka. Kedua, salat jangan tinggal. Tuan-tuan, gunakan Ramadan ini untuk melatih diri. Tiap kali bersolat, kalau ada ruang dan peluang, salat di masjid dan di surau, salat berjamaah. Buat dalam bulan Ramadan. Yang ketiga tuan-tuan, tahajud. Jangan tinggal tahajud, perempuan, jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal. Nabi Muhammad SAW tuan-tuan berbela hijrah daripada Mekah ke Madinah. Oh, dah 94 minit dah. Saya tutup terus ya. Nabi Muhammad SAW daripada berhijrah daripada Mekah ke Madinah tuan-tuan. Masih di atas unta, masih di atas kuda. Ada hadis mengatakan kuda, ada hadis mengatakan unta. Ya. Pertama kalinya kaki yang suci tak pijak lagi bumi Madinah yang suci. Nabi berada di atas kuda, di atas untanya. Di depan Nabi tuan-tuan, dua-dua sekali orang Ansar dan Muhajirin. Selepas mereka melakukan Talal badru alaina, itu lagu dia tu tuan, mengalung-alungkan kepada Nabi Muhammad. Daripada atas untanya, pertama kali Nabi buka mulutnya, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Apa Nabi kata? Ada 4 perkara. Yang pertama, sebarkan salam. Lepas ni dalam semangat Ramadan ni tuan-tuan puan, isteri bercakap dengan isteri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bercakap dengan anak, Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Tuan-tuan siapa saja kita jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum ni bahasa-bahasa dalam syurga. Qilan salaman salama. Mereka salam dalam di apa ni di syurga. Hukum memberi salam itu sunat, hukum menjawab salam itu wajib. Tuan-tuan masuk rumah, kalau kita masuk rumah tu tak confirm dalam rumah tu tak ada orang. Isteri balik kampung, anak balik kampung, cuti dan sebagainya, tinggal kita saja dengan 2 ekor kucing dalam rumah. Buka aja pintu, sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena buat tuan-tuan. Good morning tak payah tuan-tuan, tak payah. Good afternoon tak payah. Good day tak payah. Good night tak payah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita buat tuan-tuan. Ini budaya kita nak buat menjelang Ramadan insyaAllah. Okey, saya katakan tadi tentang qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, pastikan anak-anak kita, pasti suami, isteri, anak tarawih 30 malam par 30 malam. Tarawihnya 30 malam par 30 malam. Tuan-tuan, gesa anak, tuan-tuan, warning anak-anak. Denman, I am issuing warning to you. Please, for this Ramadan, for this year, while I'm still alive, I want both of you to see you there in the Surah Al-Ikhwan. 30 malam par 30 malam tarawih. Betul-betul tuan-tuan, isu macam tu dengan anak tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Tuan kena buat macam ni tuan. Jangan. Tarawih ni Masya Allah. Kemudian tadarus tuan-tuan, tadarus. Kenapa kita tidak bertadarus? Pasal kita tak boleh baca. Kenapa kita tidak tadarus? Kita malu nak duduk di situ. Kenapa kita tak tadarus? Sampai giliran kita menolak. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh dalam apa keadaan pun. Tuan-tuan, tepuk diri kita, aku nak duduk di situ. Malaikat mencatat aku duduk di situ walaupun aku tidak membaca. Tapi aku nak raikan ayat-ayat Allah. Aku nak raikan kalimat-kalimat Allah. Aku nak raikan bahasa-bahasa Allah. Saudara. Kemudian apa lagi nak buat dalam Ramadan? Dalam bulan Ramadan tuan-tuan, bersedekahlah. Sedekah, banyak sedekah. Anak bersedekah, suami bersedekah, isteri bersedekah. Tak perlu banyak-banyak. Sedekah. Biasakan tuan. Sedekahkan tenaga, sedekahkan pemikiran, sedekahkan duit, sedekahkan harta, sedekahkan apa saja. Sedekahkan ilmu. Sedekah. Apa lagi? Saudara-saudara, rebutlah Lailatul Qadar.
Lembutlah Lailatul Qadr khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Rebutlah tuan-tuan, rebutlah. Tak boleh, tidur-tidur tak boleh, ngantuk-ngantuk tak boleh, tak pergi surau tak boleh, tak bertarawih tak boleh, tak baca Quran tak boleh. Untuk dapatkan Lailatul Qadar, prasyarat untuk dapatkan Lailatul Qadar. Akhirnya saudara saya, insya-Allah lah, mudah-mudahan saya seronok tengok surau ni tuan-tuan. Saya tengok kehadiran ni. Ini pun tuan-tuan antara kehadiran yang baik ni. Tuan-tuan pergi kalau setengah daripada masjid di Putrajaya, di Damansara, tuan-tuan ni ceramah daripada orang yang datang, kadang orang datang daripada Al-Ustaz bersyarah tuan-tuan, yang dengar 5 orang ni tuan-tuan ni. Betul, tak percaya saya buat tuan-tuan nanti. Bila-bila sampai masa ni tuan-tuan ikut saya pergi tengok macam mana masjid dalam program-program yang macam ni. 4-5 orang 4-5 orang pun cari tiang tuan-tuan. Kalau tiang ada 4, ada 4 orang kat tiang tu. Itu je lah. Betul tuan-tuan. Itulah cara kita tuan-tuan. Itulah cara kita, insya-Allah. Jadi puan-puan yang dirahmati sekalian, tuan-tuan yang saya kasihi, marilah sama-sama kita. Sebab kita nak jadi ahli syurga tuan-tuan. Malam ini, malam Ramadan, besok ni tuan-tuan, dengan isteri, bagi tahu isteri, dengan anak-anak, we must become ahli syurga. We must work out ourselves menjadi ahli syurga. Kita kena daftarkan diri kita sebagai ahli syurga. Kita kena daftarkan anak-anak cucu kita tercatat di pintu syurga, nama-nama dia mereka sudah diinscribe oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan yang kita kena buat. Tak mahu tuan-tuan kita tak ada. Umur ni tuan-tuan, saya umur 74 tahun tuan-tuan ni. Setengahnya tuan-tuan ni, tuan ni lebih muda daripada saya. Tak semestinya saya mati dulu, tuan mati kemudian. Tengok-tengok parasat saya, rasanya gaya-gayanya tuan-tuan mati dulu daripada saya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, malakal maut datang bila-bila masa, bila-bila ketika. Pastikan bila malakal maut datang, ganjaran daripada apa yang kita usahakan, boleh mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hadis kata apa tuan-tuan? Allah wajibkan syurga kepada mereka. Mereka yang mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Cukup sekali itu. Tak maaflah tuan-tuan, tak maaflah tuan-tuan. InsyaAllah saya harap kedatangan saya ini akan membuat saya lah. Tadi tuan-tuan dan puan tadi yang saya kata dalam saya minta lah tuan-tuan kita ni tuan-tuan kita eksklusif, ada satu benda eksklusif kita nak buat by invitation kita akan jemput teman-teman yang besar-besar, Tun Tan Sri akan berada di Pulau Pangku nanti pada minggu yang ketiga selepas Syawal, tentang minggu yang ketiga Syawal, 23, 24, 25, 26, 4 hari 3 malam. Tuan-tuan di Pulau Pangku, insya-Allah. Salah satu malamnya Tan Sri Pahmin will host a dinner, good dinner kepada mereka yang hadir pada sesi itulah. 4 hari 3 malam kita nak bina diri kita. Tun kena bina diri mereka, Tan Sri kena bina diri mereka, supaya insya-Allah pimpinan-pimpinan ini sudah ada rasa seronoknya menyebut nama Allah, seronoknya menyebut Nabi Muhammad, berselawat kata Nabi Muhammad SAW, seronoknya rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada baik pada saya, bagi pihak isteri saya dan sahabat Puan Faridah yang bersama-sama pada malam ini. Kita ucap terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada puan-puan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Doakan tuan-tuan, doakan saya selamat, doakan saya sehat, doakan saya boleh lagi menuturkan kata-kata membesarkan Allah, nak kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sampai akhir hayat kita nanti pun, kalau boleh kita berjumpa dalam suasana ini. Tetapi bila saya keluar 4 bulan ni tuan-tuan, jumpa kawan la ilaha illallah. Salah satu kawan tuan-tuan saya jumpa tuan-tuan, dia jadi imam. Masya-Allah, kawan saya tuan-tuan, satu bilik belajar dulu, masa sekolah dulu, asrama dulu tuan-tuan dia jadi ketua pengarah Mardi tuan-tuan, ketua pengarah Mardi bersara jadi imam. Allah seronoknya saya tengok dia. Berpeluk-peluk lah kita tuan-tuan, lama tak jumpa, 40 tahun tak jumpa tuan. Masya Allah. Inilah dia hikmat
kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari tuan-tuan pun pasang niat lah. Siapa yang nak tahu lebih lanjut, tuan boleh call saya terus. Saya boleh cerita sikit panjang lagi mengenai macam mana kita hendak bertemu dengan Allah untuk menjadi ahli syurga. Cuba nak menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.